Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tahun 4? Baik, harap semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Baik, kita sambung kita punya pelajaran pendidikan jasmani di muka surat 95 ya. Boleh refer buku teks kamu muka surat 95 di unit 12, unit yang baru, tajuk yang baru iaitu pemakanan sihat. Tajuk yang agak penting ya. Amalan pemakanan seimbang ialah kunci kesihatan dan kesejahteraan diri. Okey, pemakanan seimbang ni amat penting untuk kesihatan kita. Okey, kalau kita tengok ya, makanan harian kita makan macam-macam ya. Macam-macam ada, tapi adakah ianya seimbang? Okey, kalau tak seimbang, mari kita belajar kenapa perlu kita ambil makanan yang seimbang. Okey, kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Okey, di muka surat yang seterusnya, muka surat 96, kita ada 3 asas. Ya, 3 asas ataupun 3 aras jenis makanan. Nanti kita cuba tengok dan cuba kupas satu-satu apa yang dimaksudkan dengan aras makanan tersebut. Aras kumpulan makanan keluarga Amanda mengamalkan pemakanan seimbang iaitu pengambilan makanan daripada semua aras dalam piramid makanan Malaysia. Hal ini penting kerana setiap aras mempunyai jenis makanan dan fungsi yang berbeza. Okey, maknanya kita mengambil contoh keluarga Amanda ni lah. Seolah-olah dia mengamalkan pemakanan yang seimbang. Okey, kita ada 3 aras. Okey, 3 aras makanan iaitu aras yang pertama, kedua dan ketiga ya, untuk mendapatkan makanan yang seimbang. Baik, aras yang pertama ini berkaitan dengan karbohidrat. Karbohidrat apa dia nanti kita baca. Okey, aras yang kedua vitamin dan mineral. Aras yang ketiga ialah protein. Okey, dalam amalan pemakanan sihat kita sebenarnya kita kena ambil ketiga-tiga makanan ini, jenis makanan ini. Okey, tidak lebih, tidak terlalu lebih, tidak terlalu kurang, dan kita ambil secukupnya untuk tubuh badan kita yang sebenarnya. Okey, tak apa. Kita pergi kepada aras yang pertama, apa itu karbohidrat. Ya, karbohidrat ini merupakan sumber tenaga utama, perlu diambil secukupnya, memberikan tenaga. Antara contoh makanan termasuklah nasi, roti, jagung, keledek, kentang, oat bali, tosai, capati, mi dan biskut. Okey, itu sebab kita tengok kita akan makan nasi ini, kalau orang Melayu lah ya, kita akan makan nasi ini hampir setiap hari. Sebab apa? Ia mengandungi karbohidrat. Bila ada karbohidrat dalam tubuh badan kita, kita ada sumber tenaga utama yang secukupnya untuk memberikan tenaga. Tenaga tu kita gunakan untuk apa? Untuk melakukan aktiviti seharian. Berjalan tu pun ya, kita menggunakan tenaga. Okey, berjalan guna tenaga, apatah lagi jika kita berlari ataupun kita membuat kerja-kerja yang berat ya. Kita perlu mempunyai tenaga yang secukupnya. Alright, fahamnya? Jadi itu sebab kita perlu makan nasi, roti, jagung. Antara kandungan makanan ini ya, dia merupakan aras yang pertama ya. Dia merupakan aras yang pertama di sini. Okey, perlu kita ambil kerana ianya mengandungi tenaga. Jadi kita kena ambil, tak boleh ambil nasi, kita ambillah roti, jagung, keledek, kentang, oat, ya, bali, tosai dan sebagainya lah. Ya, mungkin masyarakat India kadang-kadang dia ambil tosai, capati. Okey, masyarakat sini mungkin dia ambil mi ataupun biskut ni, ya, sebagai sumber tenaga yang utama. Sebab kalau kita rasa kita tak mampu nak buat sesuatu kerja tu, mungkin kandungan karbohidrat dalam tubuh badan kita kurang. Okey, itu dia tugas ataupun fungsi karbohidrat di dalam tubuh badan. Okey, bila dah ada tenaga, okey, aras yang kedua ni, kita pergi kepada aras yang kedua iaitu vitamin dan mineral. Vitamin dan
mineral ni. Apa dia vitamin, apa dia mineral. Merupakan sumber serat. Ya, sumber serat, vitamin dan mineral. Serat ni sangat penting juga untuk kita punya badan. Ya. Perlu diambil dalam kuantiti yang banyak. Okey, bahagian ini kita kena ambil agak banyak daripada aras yang satu tadi. Tetapi dia bergantung kepada tubuh badan kita lah. Ya. Okey, kuantiti yang banyak. Okey, membantu dalam penghadaman. Okey, serat ni dia membantu penghadaman. Apabila kita makan, okey, kita makan benda-benda ni, contohnya sini dah letak lah. Okey, sayur hijau dan buah-buahan ni ia merupakan serat yang paling baik. Serat ni tujuannya untuk penghadaman. Okey, bila kita makan benda jadi nasi, roti dan sebagainya, okey, serat ni dia campur dengan nasi dan sebagainya ni, ya, dia membantu penghadaman kita. Okey, bayangkanlah kalau kita makan nasi, kita tak makan sayur. Ada ramai yang tak suka makan sayur ataupun kita tak makan buah-buahan ketika kita mengambil makanan katakan waktu tengah hari kan. Jadi macam mana tubuh badan kita nak proses untuk menghadamkan, ya, makanan yang kita ambil, ya, di sini. Jadi itu sebab apabila kita ambil sayur, sayuran hijau dan buah-buahan ni, dia membantu memproses makanan yang kita hadam dalam perut tu, ya, dapat diproses dengan lebih baik. Jadi dia membantu perjalanan fungsi organ yang sempurna dan meningkatkan ketahanan badan. Jadi apabila kita tertandas, kita nak buang air besar dan sebagainya, benda ni lah membantu, ya, supaya kita tidak sembelit. Sembelit ni maknanya apa najis yang kita keluarkan tu dia keras, ya. Maknanya apa? Maknanya kita kurang mengambil makanan di aras dua ini, iaitu vitamin dan mineral. Mineral ni termasuklah air minuman, ya. Okey, antara contoh makanan termasuklah sayur-sayuran hijau dan buah-buahan. Okey, habis dah. Okey, panjang sikit. Okey, kita pergi kepada aras yang ketiga, iaitu protein. Sumber protein perlu diambil dalam kuantiti sederhana. Okey, ini protein, ya, makanan seperti ikan dan sebagainya inilah, ya. Kita kena ambil dalam kuantiti yang sederhana. Okey. Membantu dalam proses tumbuh besar seseorang. Okey, terutama kamu yang remaja ataupun kanak-kanak perlu mengambil protein sebagai tumbesaran badan kamu. Antara contoh makanan termasuklah ikan, daging, susu dan keju. Okey, kita dah belajar 3 jenis aras makanan utama yang perlu kita ambil, untuk kesihatan tubuh badan kita. Jadi cikgu harap sedikit sebanyak membantu kamu. Jadi sebagai kerjanya, ya, kamu boleh salin 3 aras makanan ini, 1, 2, 3 dengan tajuk pemakanan sihat. Jadi itu saja untuk kali ini. Harap membantu kamu dalam tajuk yang baru ini. Okey. Jadi kita jumpa lagi di lain masa insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.